Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Harun Zainal. So, masih lagi dalam TOC Foundation Program. So, entry kali ni atau video kali ni kita nak membincangkan untuk topik yang kelima dalam bab 5. Alright. So, sebelum ni topik 4 kita pun dah bincang mengenai lubrication system. Sebelum tu kita dah pun bincang mengenai fuel system untuk electronic fuel injection dan juga untuk carburetor, yang itu untuk topik 1 dan topik 2. So masuk video kali ni kita akan pergi kepada topik yang kelima. Alright, dalam chapter 5, topik kelima kita nak tengok mengenai cooling system. So kita tengok ataupun kita faham dulu macam mana cara ataupun operasi cooling system ni. So biasanya cooling system ni adalah tujuan dia sebenarnya adalah untuk memastikan enjin kita tu dalam keadaan yang dia tak adalah sejuk, tapi dalam keadaan dia punya working temperature. Kita cakap dalam working temperature yang terbaik untuk enjin tu. Sebab enjin ni dia tak boleh terlalu panas sangat, dia tak boleh terlalu sejuk sangat. Dia kena ada dia punya temperature juga. Maksudnya dia kena ada haba juga. So bila ada haba yang mencukupi, biasanya kita punya lubrication system tu dia akan mengalir dengan lebih baik, dan komponen-komponen yang bergerak tu pun dia bergerak dalam keadaan yang terbaik lah maksudnya. Right, so kita tengok dulu apa kita ada dalam cooling system. Alright, so macam biasalah sebelum-sebelum ni saya rasa introduction ni dia sama je lah. So maknanya semua engine system yang ada pada engine tu dia contribute untuk smooth operation, ataupun kita punya engine tu bergerak dengan lebih lancar lah. Dan setiap sistem ni dia bertanggungjawab untuk mengendali ataupun nak maintain berkesanan engine tu dengan dia punya performance juga. Okay, so kita tengok dulu. So untuk video kali ni kita punya learning objektif adalah untuk memahami prinsip operasi cooling system ataupun sistem penyejukan. Sistem penyejukan ni ada untuk enjin, ada juga macam mengenai aircon system, mungkin volume 2 untuk TOC FP kita akan bincang. Okay, so cooling system macam tadi saya cakap, salah satu daripada dia punya responsibility ataupun tanggungjawab dia adalah untuk memastikan engine tu maintain dia punya temperature pada dia punya working temperature lah. Biasanya kita tengok yang point nombor 3 tu dia punya temperature di antara 85 hingga 95 degree Celsius. Yang ini kita panggil dia working temperature, perfect working temperature. So dia tak boleh kurang daripada tu ataupun dia tak boleh lebih daripada tu. So dia ada dia punya sebab lah, nanti kita akan bincangkan nanti. So yang point yang pertama tu adalah untuk bertanggungjawab untuk maintain amount of coolant. Amount of coolant ni maksudnya kita punya bahan penyejuk lah, temperature dia untuk circulate dalam engine. Dia memastikan engine tu untuk dia punya warm up time duration dia, warm up dia cepat. Biasanya dia adalah dia punya komponen-komponen yang akan restrict air tu daripada bergerak supaya dia jadi cepat panas. So ini adalah untuk membolehkan sistem enjin tu bergerak dengan lebih lancar lah. So ini dia punya salah satu function dia juga. Okay, so ini kita boleh tengok dalam gambar rajah ni adalah untuk kita punya coolant gitar dalam enjin tu. Right, so basically secara asasnya coolant ni akan mengalir according to temperature of the engine. So engine tu kalau dia panas, dia akan ada buka, maknanya dia akan ada dia punya aliran dia bertukar daripada satu tempat ke satu tempat. So kalau dia waktu dia sejuk, dia ada restriction pula, dia ada tutup pula laluan air tu supaya tak mengalir. Sebab apa? Sebab dia nak panaskan air tu. So ini semua adalah untuk bertujuan untuk memastikan enjin tu capai dia punya optimum ataupun operating condition. So kita boleh tengok lah dekat gambar rajah ni, kita adalah komponen-komponen dia macam cara asasnya. Kalau kita cakap pasal cooling system untuk enjin, radiator lah, radiator. And then kita ada kita punya radiator hose, kita ada kita punya water pump,
Dan dekat engine block, kalau ingat lagi kita ada water jacket. Itu water jacket tu termasuk dalam kita punya cooling system jugalah. Okey, so nanti kita akan bincang mengenai setiap function komponen tu. Okey, operation of cooling system, ni waktu sejuk. So waktu sejuk ataupun waktu kita cold start, kita panggil waktu engine sejuk lah. So the coolant will circulate within the engine only. Maksudnya dia dekat dalam engine saja air tu. Maknanya cooling system kita campuran coolant dengan air tu dekat engine saja, dia tak bergerak pun. So apa yang dia possible kan untuk operation thermostat. So thermostat ni dia akan control. So apa thermostat nanti kita tengok. Right, so bila engine ni dia dah capai dia punya operating condition ataupun dia punya temperature lah, macam yang tadi tu 85 hingga 95, barulah daripada engine tu dia akan bergerak pula, air tu dia akan bergerak masuk dalam kita punya radiator. So ini dia punya operation lah. Alright, so basically kita boleh cakap air dalam radiator tu dia boleh bertukar. Dia masuk dalam engine, air yang dalam engine tu akan pergi masuk pula dalam radiator. So dia switching lah. So macam mana dia switching? Thermostat operation tu yang kawal. Okey, nanti kita tengok apa thermostat. Ini adalah thermostat. Ini contoh thermostat. So kita punya thermostat ni biasanya kita boleh cakap di dalam keadaan tertutup dan dalam keadaan terbuka. So biasanya dalam keadaan engine temperature ni sejuk, keadaan engine yang sejuk, so dia dalam keadaan yang tertutup dan dia tidak akan benarkan laluan air ataupun coolant ni untuk masuk dalam kita punya radiator. Alright, so kalau kita tengok kita ada satu bypass port ataupun laluan bypass lah, di mana air ni dia akan circulate saja dalam engine sampailah engine ni panas. Okay, kemudian barulah thermostat ni dia akan buka dan menyebabkan air ni boleh masuk ke dalam kita punya radiator. Alright, so dalam ni dia ada explanation, dia bagi tahu thermostat will remain closed. So maksudnya dia akan sentiasa tertutup semasa engine temperature dalam keadaan sejuk. Alright, so dengan sebab ni engine tu dia boleh reach pada dia punya normal operating condition. Alright, so capailah. Dia adalah juga kita ada sensor yang lain juga. So macam ini kita boleh cakap kita punya thermostat ni diibarat sebagai mechanical sensor. Dia beroperasi berdasarkan pada suhu. Right, so waktu dia panas ataupun waktu dia sejuk, dia macam besi lah. Kalau besi tu panas dia mengembang, bila dia sejuk dia menguncup. Sama juga macam thermostat, dia ada satu komponen dalam thermostat tu yang akan terbuka bila waktu dia panas, apabila dia mencapai kepanasan yang telah ditetapkan. Semua thermostat dia ada dia punya specification lah. Biasa macam mana kita nak check, nanti saya tunjuk. Biasa ada dalam slide ni. Okey, so ini kita ada tengok dekat sini, dia ada bagi satu contoh thermostat untuk kereta. Dia buka pada 82 degree Celsius ataupun 180 degree Fahrenheit. Macam mana pula kita nak tahu dia 82 degree Celsius? Kita punya tools ataupun equipment untuk kita measure temperature dia. Nanti saya tunjuk macam mana cara untuk biasanya yang kita guna ataupun macam mana cara untuk kita periksa keadaan thermostat kita. Okey, so kalau kita tengok sini, ini adalah dia punya flow untuk kita punya coolant lah. Alright, so daripada engine dia akan lalu pada thermostat. So bila engine ni dah panas, air pun dah panas, secara automatik dia akan activatekan kita punya thermostat. Sebab thermostat ni ada satu benda lah kat dia. So dia ada satu wax, kita panggil dia wax, ataupun dia punya metal bellows tu dia akan buka secara automatik apabila panas, suhu tu panas. Right, so bila dia terbuka, apa akan jadi? Bypass port tadi, laluan bypass ni dia akan tutup. So secara automatiknya tak ada laluan air yang melalui bypass ni. So air tu tadi dia akan lalu dan keluar, masuk ke dalam kita punya radiator. Maknanya kita punya radiator hose lah, ataupun kita punya radiator fin, kita panggil tube. Okay, so dekat radiator ni pula dia ada satu kipas. Satu kipas ke, dua kipas ke, tiga kipas ke, tak kisahlah berapa banyak kipas pun yang ada kat situ. Tapi kebanyakan memang ada satu kipas je lah. Dan kalau kita tengok kat kereta ada dua kipas, sebenarnya satu kipas lagi adalah untuk kita punya sistem penghawa dingin ataupun untuk sistem aircon. Sebab tu dia ada dua kipas. Kebanyakan kereta dia ada satu kipas. So kipas ni tujuan dia adalah untuk sejukkan air dalam radiator tersebut. Right, so dah sejuk air ni, so dia akan masuk baliklah ke dalam engine.
Dan termostat ni tadi dia akan tertutup lah berdasarkan temperature daripada air ataupun coolant kita. Alright, so ini kalau kita tengok, kita ada satu lagi komponen, kita panggil dia sebagai expansion tank ataupun reservoir tank, tangki simpanan untuk air. Kenapa kita ada expansion tank? So tujuan expansion tank ni adalah untuk tampung. Bolehlah kita nak cakap dia tampung. Sebenarnya bila air ni di dalam keadaan panas, biasanya air ni dia mengembang sebabkan molekul-molekul air tu dia terkena dengan temperature haba, so dia mengembang. So secara automatik air ni dia akan keluar sikit. So kita perlu ada tempat takungan yang nak tampung air tu. Sebab bila dia sejuk, air ni dia akan menguncup balik. So secara automatik dia akan sedut balik masuk dalam kita punya sistem cooling system. Sebab tu kita punya expansion tank tu make sure kita tak isi sampai dia penuh. Sebab tu dia ada dia punya minimum maximum level dia tu. Ikutlah paras dia tu. Isi air pun ikutlah paras maksimum tu. Janganlah isi air sampai dia penuh, habis terkeluar air tu semua. So nanti dia tak ada, kita boleh cakap dia punya compensate tu. Maknanya dia tak ada ruang untuk dia nak masuk, nanti nak keluar balik tu tak ada. So nanti apa yang dia buat, dia akan overflow, dia akan muntah keluar air semua. So itu tak bagus lah untuk kita punya sistem penyejukan untuk enjin. Ini enjin dalam keadaan panas Okay, so ini dia punya explanation lah. Saya pun dah bagi tahu dah tadi, tapi kalau kita nak tengok pun boleh. So dia cakap bila engine reach its normal operating temperature, so engine ni dah panas, thermostat akan terbuka dan allow coolant untuk circulate. So coolant boleh lalu bila dia dah terbuka. Laluan lah, pincang pintu, buka, orang boleh masuk, orang boleh keluar. You tutup pintu, orang tak boleh masuk, orang tak boleh keluar. So ini dia punya pintu lah, thermostat tu. Alright, then dia akan allow coolant to cool down before it circulate back to the engine. So ini coolant yang dah masuk dalam kita punya radiator. Selepas kipas dah pusing, dia dah sejukkan. So itu untuk keadaan idle. So waktu enjin bergerak, udara daripada luar ataupun angin daripada luar pun membantu sebenarnya untuk sejukkan kita punya sistem cooling. Alright, so saya bagi tahu sikit lah tips macam mana kita nak tahu yang ada setengah tempat ataupun biasanya untuk engine cooling system ni, untuk cooling system untuk enjin ni, dia boleh berlaku satu kebocoran, satu lagi dia boleh sumbat. So biasanya kebocoran tu berlaku biasanya di antara dia punya connection lah, ataupun kita boleh tengok pada bahan-bahan yang senang berkarat. Senang kita nak cakap benda yang boleh berkarat. Contoh radiator dia boleh berkarat. Apa lagi kita boleh cakap, kita punya thermostat sendiri pun dia buat daripada besi pun boleh berkarat. Okay, so ini berkarat, kesan karat boleh mengakibatkan kebocoran. Satu lagi dia sumbat. Okay, so bila ada karat, bila air tu ataupun coolant tak ditukar lama-lama, so dia boleh berkarat dalam sistem, dia boleh sumbatkan sistem tu. So macam mana kita nak tahu yang enjin kita punya cooling system ni dia sumbat? Biasanya kalau kita bawa kereta, kita jalan dekat-dekat kita jalan, kita tak ada masalah pun temperature kita naik. Tapi bila kita pergi long distance, kita bawa kereta kita long distance, kita boleh tengok kita punya temperature dia naik tinggi. Dia kemungkinan besar kita ada masalah sumbat untuk cooling system kita. So biasanya apa yang kita boleh buat, biasanya dia akan sumbat dekat kita punya radiator lah. So radiator ni boleh di service sebenarnya, boleh dibuka, boleh dicuci lah, dan dipasang balik. So itu salah satu tips dia lah. Okay, now kita tengok pada kita punya thermostat operation. Ini cara untuk kita buat inspection. Senang je sebenarnya. Macam mana kita nak tahu kita punya thermostat ni dia berfungsi dengan baik ke tak? So apa yang kita perlukan adalah satu bekas ataupun kontainer. Alright, so biasanya dekat workshop mungkin kita tak ada lah macam yang kaca tu, tapi kita boleh gunakan apa-apa kontainer pun, tak kisah periuk ke apa ke, yang boleh dipanaskan. So kita panaskan dia. Kita perlukan termometer sebab kita nak tahu bila keadaan dia terbuka. Alright, so biasanya kalau kata dia ada stamp dekat atas thermostat ni, dia bagi tahu berapa dia punya suhu bila dia terbuka. Alright, so kita boleh tengok keadaan thermostat ni, dia akan bila air dalam ni dia panas, dia akan terbuka. So kita akan gunakan termometer ni untuk kita check berapa suhu yang thermostat ni dia terbuka. Okay, so mungkin thermostat ni dia dah terlalu lama, so mungkin dia punya bahan-bahan yang metal dia, spring dia ke apa ke, so dia boleh membuatkan thermostat ni dia terbuka
dengan lebih cepat, mungkin kurang daripada 82 degree Celsius tu dia terbuka, ataupun mungkin dia tak terbuka langsung. So ni adalah dia punya condition lah untuk kita check sama ada dia stuck open ataupun dia stuck close. So kalau kita tengok kat situ dia ada dua masalah. Kalau kita cakap stuck open, maksudnya thermostat ni dia terbuka je, dia sejuk ke panas ke dia terbuka je. Right, so biasanya dia tak ada mendatangkan masalah overheat. Tapi dia akan mendatangkan masalah dari segi penggunaan petrol ataupun penggunaan bahan api kita. So kita boleh rasa lah kita punya enjin tu, kita punya minyak petrol kita pakai tu, kita akan rasa lebih sikit daripada biasa. So ini disebabkan apa? Sebab enjin tu dia sejuk, dia tak capai pun daripada dia punya working temperature tu. So bila working temperature ni tak sampai, kita ada sensor. Biasanya kita ada sensor yang kita panggil dia sebagai temperature sensor. So temperature sensor ni biasanya dia connected ataupun dia bersambung kepada kita punya engine control unit. Ingat lagi engine control unit, kita punya ECU. So bila ECU kita bagi tahu engine kita ni masih sejuk, so biasanya apa dia buat, dia akan increase kita punya RPM tu. So bila RPM tu tinggi, secara automatik penggunaan minyak pun kenalah tinggi. Injector nak spray banyak sikit petrol, sebab tu minyak dia banyak sikit dia pakai. So increase fuel consumption. Untuk yang problem dia stuck close, ini stuck close memang akan menjadi masalah overheat lah engine. So yang inilah yang kita nak prevent. So biasanya technician apa yang dia buat, dia akan buat pengujian lah pada komponen ni, sama ada macam ni, ataupun kita boleh juga buat kaedah yang tak perlu gunakan termometer. So kita tengoklah sama ada flow dia ada buka ataupun tutup. Biasanya kita cabut hose je lah. Itu kena datang sini lah kalau nak tahu macam mana nak buat tu. Ok, yang ini adalah untuk kita punya komponen yang lagi satu. Yang ini adalah untuk kita punya pressure cap. Yang ini dekat radiator lah. Biasanya atas radiator cap tu kita ada satu penutup, kita panggil dia sebagai radiator cap. Dia pun berdasarkan daripada pressure juga dia punya fungsi. So ni adalah untuk memastikan dia nak increase pressure dalam radiator. Sebab pressure ni kita tahu dia ada relationship dengan temperature. Bila pressure terlalu tinggi, temperature pun akan jadi tinggi. So dia nak kawal pressure dalam radiator. Sebab tu biasanya kat sini kalau kita tengok dekat atas radiator cap tu, kat bawah sikit, ini kita punya radiator cover, ada cap. Lepas tu dekat bawah cap tu ada satu saluran, di mana hose ni dia akan bersambung pada kita punya expansion tank. So bila dalam radiator pressure dia terlalu tinggi, kita punya pressure cap ni dia akan terbuka dan dia akan allow coolant untuk pergi masuk dalam overflow tank ataupun kita punya expansion tank. So dia akan kawal lah. Kalau radiator cap ni ada problem pun, dia akan boleh mengakibatkan overheat juga. Sebab apa? Sebab pressure yang increase tu dia tak sepatutnya dia buang, tapi dia tak buang. So bila pressure terlalu tinggi, secara automatik suhu pun akan tinggi juga. Ok, so kita pun ada juga equipment ataupun tools yang kita boleh gunakan untuk kita check kita punya pressure cap. So biasanya kita akan apply pressure lah. So kita tengok lah berapa bar bila dia buka. Ok, ini dia punya continuation. So kita boleh tengok lah. So maksudnya bila dia dah sejuk, dia pun tutup balik. Sebab tu kita punya paras air dalam kita punya expansion tank ni, dia boleh naik dan kemudian dia kurang lah. Tapi dia janganlah kurang banyak sangat. So sebab tu kita perlu check kita punya expansion tank ni. Selalu kita nak kena check paras air dia between minimum dengan maximum level. Kalau di antara, so dia tak ada masalah lah. Biasanya kalau ada kebocoran kita boleh tahu lah. Pakai seminggu dia kurang banyak air dia, maknanya ada something yang bocor. Dia takkan jadi lebih, dia akan jadi kurang. Itu kurang yang sedikit tak ada mengakibatkan apa-apa masalah, tapi kurang yang terlalu banyak, mungkin ada something wrong dengan kita punya cooling system. Itu kita nak kena check. Tapi biasanya untuk kita buat pemeriksaan, kita check pada kita punya expansion tank saja dah cukup dah. So kita tahulah dia ada masalah. Make sure lah kalau juga kalau coolant dia warna hijau, make sure lah dia punya color tu color hijau, color macam air pandan tu. Kalau dia color merah,
make sure lah dia merah, maknanya kita boleh tahulah. Biasanya kalau kita nak tahu dia kotor tak kotor cooling system kita ni, kita boleh tengok pada kita punya expansion tank. Tengok ada banyak karat, mesti kita tahulah dalam cooling system kita pun dah kotor, banyak sangat karat. So kita kena buat flushing. Flushing ni maksudnya kita nak kena dia. Okey, saya rasa itu dulu setakat ni untuk video ni. Panjang lebar saya rasa video ni, dekat 20 minit lebih kurang lah. So itu untuk operasi dia. So nanti kita tengok pula, still lagi dalam cooling system. So kita nak tengok lah next video. Okay, so macam biasa lah, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya, link dekat bawah ni. Saya rasa setakat ni dulu untuk topik kali ni. Kita jumpa lagi dalam topik yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera, Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi.